Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, hari ini anak-anak pelajar, cikgu akan berkongsi dengan awak semua masih dalam bab 5 iaitu tajuk genetik, dan tajuk yang cikgu akan kongsikan dengan awak semua hari ini adalah 5.4 iaitu teknologi kejuruteraan genetik. Okey. So, dalam tajuk ini kita akan cakap mengenai kejuruteraan genetik, teknologi DNA rekombinan, apa kepentingan teknologi kejuruteraan genetik ini, apa faedah dia, apa kebaikan dan juga apa keburukan. So, pertama sekali kita tengok apa yang dikatakan sebagai kejuruteraan genetik. So, kejuruteraan genetik merupakan salah satu teknik menukarkan sifat suatu organisma dengan memindahkan gen tertentu daripada organisma lain ke dalam DNA organisma tersebut. Kita ambil daripada satu sifat organisma, kita pilih, kemudian kita pindah masuk ke dalam organisma lain. Okey, contohnya dalam bidang perubatan, secara komersial kita hasilkan insulin, hormon pertumbuhan, vaksin hepatitis B melalui kejuruteraan genetik ini. Maknanya sangat berguna teknologi kejuruteraan genetik ini. So, tengok sini, kepada bawah iaitu teknologi DNA rekombinan, iaitu rekombinan ni kita combinekan dia. Okay, kita campurkan dia dengan kata mudah. So, kalau tengok dekat atas tadi, dalam bidang perubatan kita nak menghasilkan hormon insulin. Cikgu, hormon insulin tu apa? Hormon insulin biasanya digunakan oleh pesakit kencing manis, di mana mereka dia punya pankreas dah tak mampu nak menghasilkan insulin. Jadi dengan bantuan daripada teknologi kejuruteraan genetik ni kita boleh menghasilkan insulin. Bagaimana caranya? So kita akan tengok. Insulin dihasilkan dengan menggunakan bakteria untuk direplikasi dengan cepat melalui teknik rekombinasi DNA. Okay. So, teknik rekombinasi DNA ni adalah teknologi yang menggabungkan dua spesies yang berbeza. Dia combine, dia gabungkan dua spesies yang berbeza. Okay, contohnya, DNA yang mengandungi gen yang dikehendaki. Kita nak gen ni daripada bakteria, gen daripada bakteria digabungkan dengan DNA yang mengandungi gen yang menghasilkan insulin. Okay. So, DNA disisipkan dalam plasmid dan dimasukkan ke dalam sel bakteria serta dikulturkan untuk menghasilkan insulin yang banyak. Okay, panjang sangat ayat dia. So, paling mudah. So, kita ambil satu DNA yang mana gen tu kita nak. Kita pilih. Dan gen tu tadi, kita nak masuk atau kita nak gabungkan dengan DNA yang menghasilkan insulin. Contohnya dalam manusia, yang menghasilkan insulin ni adalah pankreas. So, kita masukkan ke dalam pankreas, kita gabungkan sekali supaya dia boleh beregulasi ataupun dia makin bertambah. Okay, secara ilustrasinya kita akan tengok. Okay, tengok sini. Okay, ini daripada human pancreas, kita tengok. Human pancreas, ini daripada bakteria. Sel yang kita nak, gen yang kita nak ada kat sini. So, kita akan gabungkan dia. Okay, bila gabungkan dia, dia akan berada sekali. Dia akan bersama. So, bila bersama, dia akan dikumpulkan dan akhirnya dia akan produce, bakteria tadi akan produce, menghasilkan insulin. So, kita akan dapat insulin tu. Okay. So, sini ada video, kita boleh tengok. Okay. So, kita tengok tadi, iaitu dia nampak dekat situ, dia ada gabungan antara dua spesies yang berbeza. Kita ambil gen yang kita nak, kita gabungkan dengan DNA yang menghasilkan bahan yang kita nak tersebut. Okay. So, tengok dekat sini. Okay, selain daripada teknologi DNA rekombinan ni kita campurkan dia, terdapat juga iaitu organisma termodifikasi secara genetik.
Okay, ataupun GMO. So, kejuruteraan genetik juga digunakan untuk menghasilkan makanan termodifikasi genetik ataupun kita panggil sebagai GMF. Okay, sebahagian orang menyebut makanan terubah suai genetik yang mempunyai ciri-ciri makanan yang diperlukan. Okay, ini GMF, iaitu makanan termodifikasi genetik. Okay, selain itu juga, terdapat juga organisma termodifikasi genetik atau kita panggil sebagai GMO. Bagaimana? So, GMO ni adalah organisma, tak kisahlah sama ada dia tumbuhan ke, haiwan ke, bakteria ke atau virus yang kita dah ubah suai genetik dia untuk tujuan tertentu dalam teknologi kejuruteraan genetik. Maknanya kita ubah gen dia. Okay? So, teknologi ini biasanya menggabungkan dua gen yang berbeza daripada dua spesies yang berbeza. Sama je, dia gabungkan daripada dua spesies yang berbeza. Dia tak kisahlah dia boleh gabungkan sama ada gen haiwan atau tumbuhan atau bakteria untuk menghasilkan GMO dengan ciri-ciri yang tidak dapat dihasilkan secara proses persilangan tradisional. Maknanya kalau secara normalnya tak dapat. Okey, tapi apabila menggunakan teknologi ni, kita boleh gabungkan. Kita ambil daripada haiwan ke, daripada tumbuhan ke, daripada bakteria ke, kita boleh gabungkan dia untuk dapatkan ciri-ciri baru yang kita nak. Okey, selain daripada itu, organisma yang baru yang terhasil apabila kita buat gabungan ini biasanya digunakan untuk tujuan komersial, iaitu untuk menjadikan organisma baru. Kalau seperti tumbuhan, dia tengok tumbuhan mempunyai saiz yang lebih besar, nilai nutrisi yang tinggi, tahan terhadap serangan penyakit, tahan terhadap serangga perosak. Okay? So, teknologi ini biasanya diaplikasikan dalam tanaman padi, jagung dan kelapa sawit. Okay, yang bagusnya bila guna GMO ni adalah dia dapat mengurangkan penggunaan racun perosak yang boleh mencemarkan alam sekitar. Okay, so tengok lagi. Okay, antara tanaman yang mempunyai rintangan terhadap herbicide adalah contohnya seperti kacang soya, tomato dan juga padi. Okey, selain itu juga contoh tanaman yang mempunyai rintangan terhadap haiwan perosak adalah ubi, kentang dan juga kapas. Okey, selain daripada itu, tanaman yang mempunyai rintangan terhadap penyakit adalah seperti pokok betik, ubi kentang dan juga jagung. Okey. So seterusnya kita tengok pada bawah iaitu terapi gen. Okey. So apa tu terapi gen? Okay, terapi gen merupakan salah satu aplikasi dalam kejuruteraan genetik untuk mengubah suai dan menggantikan gen yang rosak. Mana gen tu dah rosak, kita nak ganti atau kita ubah suai dia ganti dengan baru. Okay, so bahan genetik yang dimasukkan ke dalam pesakit dan kemudiannya gen yang rosak ini akan digantikan dengan gen yang normal. Maknanya kita repair dia balik. Dan terapi gen ini biasanya digunakan untuk merawat penyakit anemia sel sabit, penyakit kanser dan juga jantung. Okay, so kita tengok video bagaimana contoh gen terapi. So, what exactly is gene therapy? First, let's start with the basics. This is a gene. Genes are made up of DNA, which are the blueprints to build the enzymes or proteins that do the work for your body. As far as we know, humans have between 20,000 and 25,000 genes. And most people have 2 copies of each gene, inherited from each of our parents. They are the building blocks of our physical makeup, from the color of our hair, to our athletic abilities, to our immune system. But sometimes genes aren't built correctly. And a small adjustment to the DNA within our genes can change how our proteins work, which can affect how we breathe, walk, or digest food properly. To better understand how genes change, here's Dr. Michelle Kalos. So our genes are mutating all the time as a result of chemical processes in the cell, as well as external influences like ultraviolet light. We can also inherit mutations from our parents. Now, when we wind up with these mutations, they can sometimes cause disease, and that's really where gene therapy comes in. If genes are like the blueprint to our body, Okay. So kita tengok bagaimana apa tu terapi gen tadi. Okey, seterusnya. Yang terakhir pada hari ini, cuba tengok. Okay, kesan teknologi kejuruteraan genetik dalam kehidupan. So dalam kesan ni ada dua. Kesan ada dia kebaikan dia dan juga keburukan dia. So tengok. Okey, kebaikan dia
kita dapat menentukan penyakit baka dan merawat penyakit tersebut. Melalui kejuruteraan genetik, kita boleh detect awal penyakit baka dan kita boleh rawat dia. Okey, yang keduanya, dia boleh menghasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti tinggi. Jadi kita dah pilih-pilih tanaman yang tahan penyakit, yang besar dan yang sesuai mengikut kehendak kita. Okey, selain itu juga boleh menghasilkan tanaman yang mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi. Okey, seterusnya menghasilkan tanaman yang lebih banyak dalam satu jangka masa yang singkat. Okey, dan yang terakhir adalah penghasilan insulin, vaksin, enzim daripada bakteria boleh membantu kesihatan manusia. Ini dari segi kebaikan dia. Namun, untuk keburukan dia, yang pertama, baka yang asal akan mengalami kepupusan, yang asli akan mengalami kepupusan. Okey, dan seterusnya, pemindahan gen daripada organisma ke organisma lain akan menghasilkan organisma baru dan mungkin bertentangan dengan norma kehidupan seperti pengklonan manusia dan penghasilan senjata biologi. Kemungkinan manusia yang dihasilkan tak sama, kita klonkan dia. Okey, dan seterusnya, pengambilan GMO akan menyebabkan kesan buruk pada masa jangka panjang kepada manusia. Okey, dan seterusnya boleh menghasilkan organisma yang mempunyai daya rintangan yang tinggi terhadap pestisida. Okey, mana tak lut, kita spray racun ke tak lut, tak mati. Dan seterusnya boleh menyebabkan mutasi dan ekosistem semula jadi akan terganggu. Okey, itu dari segi kebaikan dan juga keburukan dia. Okey, so berkenaan teknologi genetik, kita nampak kejuruteraan genetik ini bagus. Okey, namun ada etika yang kita mesti patuhi. Okey, etika ni maksud dia dari segi kemanusiaan dia ada beberapa perkara yang kita mesti faham. Okey, so pendidikan dalam bidang kejuruteraan genetik mendatangkan isu yang berkaitan etika dan moral. Okey, ada bantahan datang daripada golongan agamawan sekiranya bertentangan dengan norma kehidupan dan agama seperti isu pengklonan manusia. Mana kita hasilkan manusia baru sendiri. Okey, seterusnya pengklonan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan bahawa pengklonan manusia adalah tidak beretika. Okey, dan seterusnya pengklonan biri-biri turut menimbulkan kebimbangan dalam masyarakat yang mendakwa ia bercanggah dengan agama. Okey, dan seterusnya yang kelima, teknologi kejuruteraan genetik juga dikhawatiri akan menyebabkan biobahaya di mana bahan biologi ini boleh mendatangkan bahaya terhadap persekitaran dan kesihatan manusia. Dan bahan seperti ini seperti mikroorganisma dan toksin daripada sumber biologi. Dan yang paling terakhir, untuk mengelakkan teknologi kejuruteraan genetik ini disalahgunakan, undang-undang perlu dikuatkuasakan supaya penyelidik dapat mengikuti perkembangan kejuruteraan genetik. Jadi jelas semua. Sampai di sini saja kelas kita. Jangan lupa untuk buat latihan yang cikgu bekalkan. Terima kasih semua.